Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa khabar? Terima kasih terima kasih sebab join live Mami pada hari ni 14 hari bulan 7 2021. Pertama sekali Mami ingin mengucapkan ribuan terima kasih untuk untuk semua yang memberikan call, DM, WhatsApp sehingga sehingga hang phone. Okay, tolong Mami boleh ni ketatkan dia. Baik. Okay. Ketatkan ketat lagi boleh. Saya Mami bersyukur sangat-sangat sebab walaupun situation agak genting, agak not really good dengan keadaan suami serta the whole family terkena COVID-19 ni. Tolong sekejap ya. Tak maaf kuat-kuat ya. Kenapa? 140. Saya ingin mengucapkan, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih buat semua followers saya, rakan-rakan artis, saudara mara, ibu bapa mertua saya, in-law saya, adik-beradik saya yang banyak memberikan, sahabat-sahabat saya yang banyak memberikan saya, yang banyak memberikan Mami kata-kata yang positif. Syukur sangat-sangat. Sebagaimana as you guys know, saya dalam rumah serta suami serta pembantu rumah serta anak-anak saya semua disahkan positif COVID-19. Kami swab test pada hari Khamis 8 hari bulan. Kami swab test dan jadi kami kuarantin di rumah ya. Kami kuarantin di rumah sekarang ni kerana saya agak takut nak membawa anak-anak semua dan juga pembantu semua ke CAC sebab setahu saya ramai sangat-sangat dekat sana pun terlalu ramai. Jadi saya takut nak macam tu, ada tak ada saya try call Jabatan Kesihatan Gombak yang berdekatan dengan rumah saya. Terus terang saya katakan sampai ke sekarang saya call masih tidak dapat. Jadi semalam nak dijadikan cerita pada 13 hari bulan tengah hari, tiba-tiba suami saya, masa saya dalam toilet semalam, suami saya sesak nafas
116. Ya, dema je tak apa. Adik-adik bagi makan dulu Jadi suami saya tiba-tiba, suami Mami Bekas malam tiba-tiba disahkan apa orang kata stage 4 dengan stage 5. Saya minta semua mendoakan suami saya, Nur Azam bin Sulaiman, yang semalam dibawa ke hospital. Actually tujuan saya live pada hari ni, saya ingin memberitahu kepada anda semua, followers saya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya, jaga diri baik-baik sebab COVID-19 ni memang jahat gila. COVID-19 ni very fast, terlalu cepat. Jadi tolong jangan keluar rumah. Dan kepada kerajaan, kalau dengar luahan hati saya, lebih baik total lockdown. Sebab kalau tak, semakin ramai yang mati, semakin ramai yang sakit, dan semakin ramai yang kehilangan orang tersayang. Jadi saya harap anda semua dapat mendoakan suami saya serta anak-anak serta pembantu-pembantu saya. Saya ingin menceritakan sedikit mengenai keadaan kritikalnya semalam bersama suami. Suddenly tengah hari semalam suami tidak boleh tarik nafas dan oksigennya rendah. Jadi saya agak apa orang kata, agak dalam keadaan takut, kelang kabut dengan anak lagi. So adik-beradik suami telah tolong menelefon ambulans malam dan cuba untuk mendapatkan hospital private untuk suami. Ya Allah, semua hospital penuh. Tuhan je yang tahu keadaan hospital sekarang. Saya dah nampak. Jadi anda semua tolong jaga diri anda. Okay, anda semua tolong jaga diri anda. COVID-19 ni seriously jahat gila. So, bila suami naik ke ambulans dan ditemani saya, dan saya terpaksa meninggalkan anak-anak semalam sekejap untuk menemani suami untuk dibawa ke salah sebuah hospital swasta pada pukul tengah hari semalam. Dan tiba-tiba sampainya kami di hospital swasta tu, kami diberitahu keadaan padat dan penuh dan tidak boleh menerima any patient lagi. Jadi anda percaya ataupun tidak, semalam saya dengan suami hampir
hampir 2 jam duduk di dalam ambulans di tepi jalan. Dengan alhamdulillah, nasib baik orang ambulans tu baik sangat-sangat. Dia pun sibuk tolong telefon mana-mana hospital. Kerana saya pun ada satu kedegilan, saya tak nak bawa suami saya ke hospital kerajaan. Terus terang saya cakap, saya tak nak bawa suami saya ke hospital kerajaan. Dan saya tak nak bawa suami saya ke MAIPS kerana saya takut keadaan di sana lagi worse. Jadi semalam saya tak dapat bayangkan keadaan MAIPS ataupun hospital kerajaan seperti hospital Sungai Buloh lagilah padat. Apatah lagi hospital kerajaan, hospital private pun penuh semalam. Hospital private pun semua tak nak menerima patient, terlalu penuh. Dan mereka ada waiting list hampir 160, 50 waiting list. Seluruh hospital private in Kuala Lumpur and Selangor saya call semalam tutup. Dah tak terima patient. Jadi saya agak takut sangat semalam keadaan saya. Dan alhamdulillah, syukur sangat-sangat Allah bagi petunjuk dekat saya semalam. Tiba-tiba saya teringat seorang rakan saya memberitahu di Royal Chulan Hotel Kuala Lumpur. Di Royal Chulan Hotel Kuala Lumpur mempunyai tempat namanya PKRCS Zahran, iaitu tempat sesiapa sahaja kena kuarantin, sesiapa sahaja kena COVID-19, orang akan bawa ke sana untuk kuarantin sebab tempat dah tak cukup. Jadi mereka ada doktor. Dan saya teringat tempat Royal Chulan tu. Saya terus cakap ambulans, jangan tunggu, jangan kita duduk tepi jalan macam ni. Kita pergi je ke Royal Chulan, at least suami saya mendapat oksigen dan doktor. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan bantuan Allah juga semalam, petang semalam suami saya sampai di PKRCS Zahran at Royal Chulan. Terima kasih kepada kawan saya Azrin, Kak Azrin. Terima kasih sangat-sangat yang suggest saya bawa ke PKRCS Zahran untuk menyelamatkan nyawa suami saya semalam kerana oksigen dia dah terlalu rendah. Jadi semalam suami saya dapat diselamatkan. Dan perjalanan tu Allah je yang tahu kelang kabutnya. Dengan keadaan hospital tak ada, semua hospital private dah tak terima penyakit COVID kerana dah terlalu penuh. They accept, but you need to wait. I tak tahu wait until when, sebab a waiting list terlalu panjang. Penyakit COVID terlalu merebak, terlalu ramai orang sakit, sampai private hospital pun teruk. Tapi saya menggigil-gigil, saya keep berdoa. Saya keep berdoa supaya Allah memberi saya satu panggilan telefon daripada mana-mana hospital swasta yang saya dah telefon. Lebih daripada hospital, lebih daripada 20 lebih hospital yang saya dah call semalam. Akhir sekali husband saya dapatkan oksigen di PKRCS Zahran Royal Chulan. Dan di situlah husband saya mendapat oksigen secukupnya. Dapat oksigen secukupnya. Dan dari situ juga saya tolong minta kawan-kawan juga help saya untuk telefon mana-mana hospital swasta yang ada. Tolonglah call Gleneagles, tak dapat. Call Prince Court, tak dapat. Call beberapa hospital, Ampang Puteri, KPJ, Tawakal, Sunway. Sehinggalah husband saya nak dihantar pergi ke MAIPS daripada PKRCS Zahran. Diorang dah takut. So jadi diorang takut. Diorang kata biarlah Datuk hantar di hospital Sungai Buloh ataupun MAIPS supaya ada lagi yang pakar-pakar tengok dia. Tapi saya tetap berdegil. Saya tak nak suami saya dihantar di tempat kerajaan. Maaf cakap, saya tak nak.
Sebab saya terlalu takut. Tengok keadaan Mak Ibs, tengok keadaan hospital Sungai Buloh, tengok keadaan hospital swasta pun macam tu, hospital private pun macam tu. Jadi saya takut. Saya tetap berdoa semalam. Saya tetap percaya yang Allah tu ada. Alhamdulillah, hampir pukul 10:30 malam, tiba-tiba saya mendapat satu panggilan. Tiba-tiba saya mendapat satu panggilan telefon. Dalam keadaan kelam kabut tu, saya angkat dan saya tahu nombor tu adalah nombor hospital. Salah satu hospital yang saya dah call usaha daripada petang untuk mendapatkan hospital private untuk my husband. And then they said, Alhamdulillah, ada seorang ada seorang patient COVID yang dah boleh discharge malam ni dan dia keluar. So hospital swasta tu mengizinkan saya untuk membawa suami saya, dan dia bertanya di manakah Datuk berada sekarang, di mana gini. Dia call, saya kata Datuk berada di PKRCS Zahran, iaitu di Royal Chulan Hotel. Di Royal Chulan Hotel. Jadi tak sampai saya pun tunggu. Dalam masa yang sama Datuk keep ambil oksigen sebab tak boleh lepas oksigen sebab Datuk dah stage 4 and 5. So jadi saya bersyukur sebab akhirnya 10 lebih tadi hospital private tu call saya, cakap yang Datuk boleh dibawa ke hospital tersebut, iaitu private hospital in Kuala Lumpur. Thank you so much. Dan Datuk berada di hospital Prince Court Hospital Kuala Lumpur sekarang. Datuk berada di sana, di Prince Court Hospital Kuala Lumpur. Dan Alhamdulillah, masuk ke emergency. Sampailah Datuk check everything. Doktor mengesahkan yang Datuk dah stage 4 to 5. Dan saya sedih bila saya tengok yang saya sedih bila saya tengok suami saya pertama kali suami saya menangis depan saya. Dia tak sanggup saya tinggalkan dia. Dia kata jangan tinggalkan. Dia kata jangan tinggalkan I. Dia kata dia takut. Anak mami. Sayang, anak saya semua COVID-19. Anak saya semua positif. Mami. Okay, sayang, you sit down, okay? Saya tak sampai hati tengok suami saya menangis. Dan dia kata, sayang, tolong jangan tinggalkan saya, dia kata. Dan saya diberitahu oleh pihak hospital saya tidak boleh menemani dia kerana dia akan masuk ke kawasan lagi ketat, iaitu kawasan COVID punya emergency, punya keadaan ICU, punya ward. Jadi saya tak boleh teman dia. Pendekkan cerita, semalam saya sampai ke rumah pukul 5 pagi tadi. Saya settlekan dia semua. Dan saya dihantar pulang oleh pihak hospital ke rumah. Dan pada hari ni, Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana anak-anak saya tengok tak ada demam diorang on and off, tapi hari ni diorang langsung tak ada demam. Cuma saya agak risau dekat 2 orang helper saya yang tengah collapse now. I mean, tengah tak larat, tengah batuk, sakit dada. Mungkin after saya selepas live ni, saya nekat untuk call 999 untuk dorang.
Saya dah tak sanggup. Saya pun dah tak tahu. Saya tak dapat nak handle. Cuma saya sedih sedikit sebab saya call PKG, Pejabat Kesihatan Gombak, dan dah dekat 100 kali saya call, tak dapat-dapat. Saya tak tahu, mungkin saya tak salahkan diorang. Mungkin diorang pun tengah keadaan serabut. Terlalu ramai orang yang dah kena penyakit COVID-19 ni. Jadi saya ulang lagi sekali kepada kerajaan, kepada Abah Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepada menteri hebat kita iaitu Menteri Azmin Ali. Saya mohon, rasalah apa yang rakyat rasa. Total lockdown kena buat. Tak kisahlah, memang akan semua orang susah. Memang realitinya sekarang ramai orang susah. You need to buat total lockdown. Tutup semua kilang. Sesungguhnya penyakit ni sangat-sangat bahaya, okey? Sangat-sangat bahaya. Tolong, anda semua tolong duduk rumah. Anda juga jangan berdegil, okey? Semua duduk rumah, tak payah keluar. Tak apalah, tak ada duit ke apa ke. Try lah survive, duduk rumah. Sebab penyakit ni serius, bahaya. Kerana dia dah kena dekat saya, dengan keluarga, dengan anak-anak saya, dengan pembantu saya, semua tombang. Saya, as a wife, as a mother, I need to be strong. Sedangkan saya tidak berapa kuat sebenarnya, tapi I need to be strong demi anak-anak dan juga suami serta pembantu rumah saya. Jadi saya tahu mungkin kalau total lockdown ramai yang tak setuju juga, ramai yang setuju. Tapi anda percayalah, anda kena total lockdown dengan saya. Anda kena total lockdown. Apa yang saya cakap anda kena dengar. Total lockdown. Tolonglah YB Azmin Ali. Janganlah buat keputusan yang tidak, apa orang kata, tidak fikir panjang dekat untuk anak-anak. Abah, total lockdown. Walaupun maaf cakap mungkin kerugian besar untuk negara, tapi ini nyawa. Ini kita bercerita pasal nyawa. Kita bercerita pasal nyawa, saya ulang. Sebab saya dah kena dalam situasi ni. Saya takut, saya fobia. Badan kita orang satu family macam rasa kena hempak pokok. Sakit sangat-sangat. Batuk sakit, dada, perut sakit. Ada yang kena ceret-beret. Ya Allah, semoga Allah SWT menarik segala sakit kita. Semoga Allah SWT melindungi anda semua juga. Terima kasih banyak yang tidak terhingga kerana terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada anda yang tak putus-putus mendoakan saya. Terima kasih keluarga, terima kasih keluarga Ipa, Duai, terima kasih saudara mara, terima kasih rakan-rakan artis, terima kasih rakan-rakan wartawan. Terima kasih kepada semua. Ingat, kita jaga kita, anda jaga keluarga anda jaga diri anda baik-baik. Kerana saya ulang lagi sekali, penyakit COVID-19 bukan main-main. Penyakit ni memang sangat-sangat berbahaya. Dia boleh membawa maut.
kepada orang yang kita sayang. Jadi jangan kita usaha, okay? Sebab suami saya dah stage 4-5. Saya kena kuat demi anak-anak. Saya ada 8 orang anak. Saya tak boleh tengok anak-anak saya tak ada. Diorang tak pernah berpisah papa diorang. Papa diorang sangat manjakan diorang. Sedangkan saya bawa suami saya pergi ke hospital swasta. Semua hospital swasta penuh. Apatah lagi hospital kerajaan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih juga buat Datuk Dr. Vernon di Gleneagles Hospital, di mana yang selalu bertanya khabar mengenai anak-anak saya, yang hantar ubat, yang hantar ubat untuk anak-anak saya. Alhamdulillah doktor, anak-anak saya look good, selera makan, tak demam. Walaupun diorang positif COVID, they are very strong. Alhamdulillah, thank you so much to Dr. Vernon, iaitu Datuk Dr. Vernon in Gleneagles. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Hilmi, iaitu daripada Prince Court Hospital Kuala Lumpur, di mana doktor ini yang sedang menjaga suami saya sekarang. Doktor, I trust you. Please take care of my husband in a good hand. Please, doktor. Saya juga berdoa, sebagai isteri saya juga berdoa. Sumpah penyakit ni terlalu bahaya dan sumpah penyakit ni very fast, okay? Terlalu cepat. Suami saya demam, anak perempuan saya Anggun demam, Ahmad demam, lepas tu besoknya pembantu saya demam, lepas tu turun demam dalam masa 2 hari tu semua demam. Terlalu cepat dan tak boleh. Saya dah fobia, saya takut sangat. Saya memohon kepada anda di luar sana, tolong jaga diri anda, okey? Buat masa ni saya okey. Yang bertanyakan khabar saya okey. Oksigen saya masih okey, normal. Oksigen anak-anak saya setiap hari saya check normal. Oksigen pembantu saya pun Alhamdulillah normal. Cuma 2 pembantu saya dah tumbang, dah tak boleh nak bangun. Diorang kata dah sakit dada, dah teruk sangat. So saya cuba insyaAllah try call Jabatan Kesihatan yang dekat dengan rumah saya, iaitu Gombak. Saya duduk di UK Perdana. Jadi semoga anda semua pun sihat, okey? Jaga diri baik-baik. Sebab saya dah kena, saya tahu, saya takut gila. Takut dalam situasi semalam. Tak pernah terjadi dalam hidup saya. Sebelum saya mengakhiri live saya, mungkin ada rakan wartawan ataupun mungkin ada rakan-rakan yang nak bertanyakan apa-apa sahaja soalan mengenai COVID ni, mengenai situation hospital apa saya dah mengalami semalam. Jadi saya boleh share untuk anda semua, tidak mengapa. Saya boleh share. Tapi jika anda terkena ataupun keluarga anda ada yang terkena, kalau anda boleh usaha membawa hospital private, pergilah. Bukanlah saya nak cakap hospital kerajaan tidak bagus, MAIPS tidak bagus, bukan. Saya tak cakap. Tapi takut tengok keadaan sana lagi worse. Takut lagi sakit, terus lagi sakit dan terus mati. Apa yang boleh kita elakkan, kita usaha.
Jadi semalam saya tak nak bawa laki saya tak nak bawa suami saya pergi ke hospital. Kerajaan tak nak bawa dia ke MAIPS. Saya berusaha untuk bawa dia private walaupun semua hospital private penuh. Saya tunggu daripada pukul 3 petang sampai hampir 10:30 malam baru dapat call. Husband saya suffer sangat semalam. Sorry. Ada orang tanya macam mana saya boleh kena. Pertama sekali saya percaya Allah SWT nak bagi. Mungkin ada hikmah di sebaliknya. Saya redha. Saya cuba kuat. Cuma orang pertama yang kena, orang pertama yang saya ingat demam adalah suami saya demam dulu. Mula-mula pada tahap tu kita orang ingatkan dia demam biasa. Bila anak demam, semua demam. Jadi kita bawa private doktor datang rumah untuk swab test. Dan kita swab test yang mereka adalah positif. Pada awalnya saya negatif. Dan bila saya jaga mereka, segala-galanya jadi positif. Demi anak-anak. Hai Nurudiana. Saya live di Facebook juga. Saya mengucapkan InsyaAllah selamat untuk kedua orang tua you. Kena COVID juga. Di ICU katanya. You go sit down, baby. Saya rasa cukup untuk saya live pada hari ini. Terima kasih banyak kerana join live saya. Akhir kata, mungkin ada yang bertanya kenapa saya pakai mask. Sebab saya masih ada batuk. Anak-anak saya dah tak ada batuk. Jadi saya terpaksa pakai mask. Anak-anak sentiasa nak dengan saya. Walaupun saya di rumah, saya terpaksa pakai mask. Saya tak sanggup anak-anak sakit. Biarlah saya sakit. Saya tak sanggup. Sebagai ibu, biarlah saya sakit. Jaga anak-anak saya. Sayang, you go, okay? Jangan dekat sangat saya. Makan tak? Oh, ada yang bertanya saya, Datin sempat vaksin ke? Okay. Secara terus terangnya, saya dah divaksin. Saya dalam rumah seorang yang dah dipanggil vaksin. Dan saya dah selesai pun vaksin saya 2 dos. Dan mungkin itu juga yang membantu. Saya tak tahu. Allah Ta'ala je yang tahu membantu. Mungkin saya kuat pada hari ini untuk berdiri, untuk melawan benda ni, untuk orang kata, untuk menjaga anak-anak serta suami saya. Yes, saya sudah divaksin. 2 dos dah habis vaksin. Tapi saya tetap positif. Okay? Tidak semestinya you divaksin, you tak boleh kena COVID. Okay? Tolonglah
Jaga diri masing-masing. Okay. Hai Anggun. Hai sayang Mami. So akhir kata kepada followers saya, Datuk tak sempat. Ada yang bertanyakan Datuk vaksin ke? Datuk tak sempat vaksin. Tak dipanggil. Lambat sangat. Dah daftar lama pun tak dipanggil. Nak suruh orang ikut cara betul, tapi dah daftar lama, ramai orang tak dipanggil lagi. Apalah, itu urusan kerajaan. Hanya nak antara dia dengan Allah je yang biarlah. Akhir sekali, saya undur diri. Okey, terima kasih banyak kerana tengok live saya. Doakan saya. Bye-bye. Cakap doakan papa saya. Doakan papa saya. Hai ayah. Okay. Doakan suami saya, Nur Azam. Doakan anak-anak saya, Nur Arif Qayyum. Oh, anak saya Nur Arif Qayyum negatif. Dia seorang je negatif yang umur 25 tahun tu. Nur Karin Sofia, doakan dia positif. Nur Adam Daniel, doakan dia positif. Nur Anggun Ravera yang tadi, doakan dia positif. Nur Anggrek Renisbi, doakan dia positif. Nur Alif Al-Rafael 5 tahun, doakan dia positif. Nur Ahmad Aragon, doakan dia positif. Nur Aurora Riana, doakan dia positif. Dan saya, Mami Beka juga positif. Alhamdulillah, keadaan saya dan anak-anak masih boleh dikawal dan oksigen kami okey. Cuma tolong doakan suami saya, Nur Azam Sulaiman, untuk kekal kuat. Untuk kekal kuat dan sihat. To all of you, please take care of yourself. Take care of your loved ones, your family, anak, suami, isteri, mak bapak kita, adik-adik kita jaga. Jangan degil, jangan keluar rumah, okey? Bahaya gila benda ni dah kena dekat saya, okey? Dengar, okey? Janji jangan keluar rumah. Saya takut anda kena. Okey, jangan keluar rumah. Dan tolong doakan juga. Terima kasih. Doakan juga untuk pembantu-pembantu saya. Allahu Akbar. 6 orang positif. Nombor 1 Aisyah. Nombor 2 Atika. Doakan dia. Nombor 3 Farah, positif. Nombor 4 Ain, positif. Nombor 5 Tasha, positif. Nombor 6 Azia, positif. Doakan semua pembantu saya juga, tolong. Sebab mereka pun sakit, kesian. Ada hikmah di sebalik hospital. Tak bagi saya jaga suami, ada hikmah. At least saya balik, saya jaga anak-anak saya. Jadi mereka sikit sebanyak boleh berehat juga. Dan 2 daripada helper saya tadi, 2 pembantu saya tadi yang bernama Atika dan juga Tasha, tengah dalam keadaan tak berapa nak bagus. Kesian kalau anda tengok dia. Jadi saya mohon pihak Jabatan Kementerian Gomak, saya dah telefon anda nak dekat 1000 kali, tak dijawab. Mungkin anda, saya faham, mungkin pun sibuk. Jabatan Kementerian Gomak, tolong saya mohon hantar PKD datang rumah saya. Saya tak sanggup nak bawa dorang sebab kita ramai. Untuk pergi CIC ke mana, bahaya. Boleh melibatkan orang lain. Jadi tolong saya merayu, tolonglah pihak Jabatan Kesihatan mana-mana,
tolonglah saya merayu. Bawalah PKD datang rumah saya. Atau anda boleh DM saya atau call nombor saya sendiri. 012-3400-936 untuk cek kakak-kakak yang berada di rumah ni. Ya, betul. Saya akan call 999 juga untuk angkat yang mana kakak-kakak yang saya tengok dah teruk lah. Tapi, well, saya need juga PKD untuk datang rumah saya. Okay? Dan cukuplah saya rasa sebab saya pun semput sikit. Akhir kata, saya merayu pihak kerajaan iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu Yang Berhormat Abah, tolonglah buatlah sesuatu untuk Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Tolonglah, makin worse. Kenapa saya cakap makin worse? Dah lah makin susah nanti rakyat. Nak berniaga dah susah, pekerjaan teruk, dapat pula penyakit. Mana tak ada yang bunuh diri, mana tak ada yang worse. Jadi dah halang susah Abah. Dah halang susah Azmin Ali. Total lockdown je lah. Dah halang susah, total lockdown. Total lockdown. Biarlah dah halang susah-susah dulu semua duduk rumah. Tak kisahlah negara punya, orang kata negara punya ekonomi lah apalah. Sebab kalau tak percayalah, saya kata makin ramai orang mati. Okay, makin ramai orang mati. Jadi kena total lockdown. Dah memang lalang ramai orang dah susah pun. Total lockdown je lah. So, itu saja yang dapat saya sharekan untuk anda semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.